Assalamualaikum Datuk Syed. Terima kasih datang ke pejabat Perkim Kebangsaan. Memang Perkim Kebangsaan selalu bincang mengenai dengan peranan Datuk dalam Perkim sejak daripada penubuhan dulu. Jadi hari ini kita berharap dapat sedikit maklumat tentang sejarah penubuhan Perkim, kerana saya fahamkan Datuk memang terlibat dengan penubuhan ini daripada awal lagi, dan kehidupan almarhum Tengku pada masa itu, saya fikir Datuk sendiri pun mengetahui almarhum. Banyak yang belum kita explore tentang rahsia kenapa dia tubuhkan Perkim. Jadi hari ini saya nak dengar pandangan sedikit daripada Datuk. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teringat yang Tengku masa di Johor. Sebagaimana semua dah mengenali Tengku, latar belakang dia dan perjuangan dia. Kita balik di Johor ke masa di Johor baru. Selepas Tengku mengambil alih Parti UMNO tahun kedua, dan duduk di kampung kita. Dua kampung. Nama dua wadi. Wadi Hasan, Wadi Hana. Tengah-tengah madrasah atas. Dua kampung ialah alatasnya. Dua kampung dibina dua kampung. Tanah bukan rumah. Alhamdulillah Tengku duduk situ. Pernah dua rumah, dia duduk. Tapi pada 50 tahun 54, 55 dia pindah rumah Datuk Mak Wadi Hana. Jadi kita selalu akan lahir Khamis tu, lepas bersimbang di madrasah dan sebagainya, singgah Tengku. Kita buat nasi gambuli dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi kenal gitu. Lepas itu kemerdekaan, fast forward. Dan Tengku tubuhkan tahun 60-an, tahun 60. Lepas merdeka, Perkim. Jadi Johor dah berkata rapat. Tapi penubuhan Perkim Cawangan apa bahagian di Johor dibuat selepas 10 tahun, tahun 70. Yang mana saya ingat, jam saya dah di pusat sebagai Naib Presiden. Betul lah. Jadi kita cadang ditubuhkan Cawangan, nama bahagian negeri Johor. Yang datang merasmikan, Allahyarham, Agil Barakbah, hakim dulu. Right. Dia datang merasmikan kita di balai Masjid Bakar. Masjid Bakar ada balai dia. Di situ, ramailah kita di Johor semua hadir. Dan pada masa itu saya rakan-rakan semua, bagaimana nak tubuhkan Perkim Johor ni. Kita merangkumi semua bangsa. Kaum Melayu tentu saja trust, tapi ada kaum India, Muslim, Cina dan sebagainya. Jadi saya berpendapat, saya mencadangkan supaya saya walaupun pusat saya naik yang di Pertua, naik Perkim, tapi di Johor saya cadang Datuk Majid sebagai pengurusi pertama Perkim bahagian di Johor. Saya setiausaha kehormat. Jadi kacau sikit, bagaimana pula di sini saya di Kuala Lumpur Pusat naik di Johor jadi setiausaha je. Saya berpendapat dalam dakwah tak ada pangkat-pangkat, tak ada. Yang penting kita berbakti dan berjuang. Jadi sama sehingga Tengku pun pernah bertanya, kenapa saya di sekitar di sana di Kuala Lumpur bagi naik ketua tapi di Johor setiausaha. Lihat saya macam. Jadi alhamdulillah tempat yang kita duduk Perkim, iaitu satu bangunan saya, satu rumah saya di madrasah, sebelah tak jauh dari Tengku, boleh katakan 2 minit, kalau jalan kaki 2 minit. Masuk dulu. Jadikan balai ahli alatas. Itulah pusat Perkim. Dan juga jadi pusat NGO yang lain. Di situ juga sebelahnya kita ada buat tabika Islam di Perkim. So, tahun 70. Begitulah Perkim berjalan sehingga hari ini. Alhamdulillah, Perkim pusat lah. Peranan kita dan bagaimana kita berjalankan. Tengku dengan dia punya vision dan pemandangan jauh. Saya negara, bahkan luar negara. Pernah juga saya dapat
sama Tengku, umpamanya masa Tengku di Jeddah. Bila kita nak pergi umrah, haji, saya pula ada syarikat kapal terbang, agensi yang buat pertama dengan kapal terbang. Dulu semua dengan kapal. Tahun 60-an, 67 ada naik kapal terbang yang pertama di Malaysia. Jadi daripada naik kapal, sekarang naik kapal terbang. Jeddah. Dan kita pun ada family sana. Kita ada hotel, Alatas Hotel, sehingga ini Jeddah buat tahun 30. Jadi selalu ada. Dan satu yang kejadian yang tak lucu sikit masa Tengku di Jeddah, dan satu saya ingat siapa, Wong Sok Lin, bekas menteri, ketua menteri Singapura. Lim Yew Hock. Dia pernah jadi duta kita ke Australia, dan ingat. Masa itu Lim Yew Hock sudah. Dia ada kat Jeddah. Ya. Jadi satu hari tu lepas minum air pagi, ada masa kita so kita selalu tidur kat rumah. Tengku jam dia Commonwealth of Islam. Of OIC. So Tengku was the first secretary of the Commonwealth of Islam. King Faisal, Raja Faisal masa itu Faisal, Raja Saudi. Faisal minta Tengku jadi Sekretari Agung. First Secretary General of Commonwealth before OIC. Of the Commonwealth. Before OIC. OIC later. You remember that? Tengku tak setuju. Saya bukan ulama, nak jaga negara Islam. Nak buat macam mana? Saya pentadbir, bukan jadi kata apa ni? Saya nak jadikan Tengku awak jadi imam. Kan jadi awak Sekretari Agung. That's very interesting. Satu hari nak adakan bendera pula Commonwealth. Ini ada lucu sikit. Sebab kita ada. Jam saya kena masuk ke sana. Teringat lagi. Driver siapa lupa driver Tengku. Kira kata negeri orang Arab ni semua nak adakan bendera. Bendera Commonwealth Islam. Itu berbeza dengan OIC ataupun yang lain? Belum beza. Itu dulu. Okay. Earlier one. So, bila nak buat bendera, macam-macam negara Arab. Iraq nakkan macam bendera dia. Algeria nak bendera dia. Saudi dia. Macam-macam Arab tengah pasal bendera je, tak habis-habis. Bendera saya tak selesai. Apa jenis bendera untuk kita ni? Jadi kata akhirnya dia orang putus, serah pada Tengku je lah. Kita putuskan what flag you want for our flag. So Tengku minta kita semua pergi ke pasar, suruh beli kain. Bendera. Itu dah tutup. Dah tutup. Itu dah side dah tutup dah. Nak tunggu dah retire ni. Dah retirement dah. Okay? Dah lebih 71 dah. Tunda tak? Perdana Menteri kan. Ini cerita fast forward. So perkim dah orang lain. Maafkan saya tu. Tapi balik pada Perkim, masa itu Perkim sudah tertubuh lebih kurang 10 tahun. 10 tahun. Pasal Perkim ditubuhkan tahun 60. Correct. Jadi saya difahamkan Datuk adalah salah seorang yang menjadi macam pendukung daripada kalangan orang muda menyokong penubuhan Perkim. Dan Tengku telah menggunakan Perkim sebagai platform untuk perkenalkan Islam kepada non-Muslim di Malaysia. Sebab itu saya baca history, ramai kawan-kawan yang non-Muslim di Malaysia ni, dia mengenali Islam tu bila Tengku perkenalkan Perkim. Seperti Umar Yudlin juga Ahmad Besar Janis. Dan saya difahamkan yang menjadi presiden yang pertama Tengku almarhum tak nak menjadi yang putus pertama, tapi dia bagi pada Allahyarham Tan Sri Ubaidillah. Boleh Datuk cerita mana boleh jadi dan dia punya first Secretary General masa itu? Saya nak cerita pasal yes. Tapi nak saya cerita pasal flag dulu. Ini flag ada saya ingat sampai sekarang. Jadi pergi pasar, orang beli kain-kain. Semua warna kain beli. Kata apa tu beli semua kain, semua warna beli. Cara kedah boleh warna semua. Okey, saya merah, biru, kuning, hijau. Jadi apa dia buat? Kita buat jalur jaya saja.
Pasal pagi dulu besok petang, Tengku kena present dengan majlis Commonwealth ni, bendera. Okey. Kita pun naikkan bendera dekat Jeddah. Kat rumah Tengku ni. Jadi yang juga headquarters. Naik bendera. Jadi orang Arab naikkan kereta ni berhenti. Heran. Apa bendera ni? Tak ada bendera negara Arab, tak ada Iraq, bukan gini, Saudi begini, Algeria, Morocco ke, Saudi apa lagi. Apa bendera ni? Jadi dia pun berhenti, tanya kita semua. Tiap-tiap, saya dapat bendera ni. Jadi kita panggil Tengku ni apa? Arab banyak kat luar dengan bendera, kereta semua berhenti kat luar macam tamasya pula. Apa dia? Tahu kata Tengku, beritahu mereka ni, inilah bendera awak semua. Inilah bendera kita. Umar Basra. Itu pun cakap. Itu asal usul bendera tu. Yes, banyak orang tak tahu ni. Jadi mereka pun keluarkan kereta, pimpin Arab ni dalam kereta besar-besar zaman dulu. Semua kereta Arab style, dia pun keluar, dia pun selut. Jarang Arab selut. Dia selut bendera. That's a story. Important. Bendera Perkim ke? Bukan, bendera Arab, bendera Commonwealth Islam. Commonwealth Islam, okey. Now back to Perkim, kita duduk nunggu. Berbahas nak panggil Tengku balik ke Perkim. Saya di situ bersyarat. Syed Nasir kita, Ubaidillah, Sopi, Tan Sri Sopi. Ayah anda duduk Sopi punya ayah ni. Dan Ubaidillah, Syed Nasir, Jalil Hasan, berbahas. Bagaimana Tengku? Adakah Tengku ada kata jadi penasihat? Ada kata jadi yang petua? Akhirnya Syed Nasir dan kita gini, jangan cerita banyak. Tengku mesti yang dibetul. Nasihat dia tak boleh. Tengku mesti balik semula, dia mesti jadi yang dibetul. Sebelah cara. That was beginning, that was 73 or 4, kan? Itulah Tengku datang. Alhamdulillah. Jadi kita di Johor pula, Alhamdulillah. Dua perkara yang Tengku setuju dengan Johor. Mungkin perlu juga dicatat. Pertama, Tengku melawat Johor. Rasmikan bangunan balai kita. Dan 3-4 kali datang. Bukan saja dia kata Perkim, bahkan nostalgia daripada balai Perkim di Johor baru tu, di rumah dia just 5-minute walk. Rumah Mak Perang. Mak Perang, Tan Sri tahu sendiri, dia dulu bekas financial officer of state, financial officer. Dan juga pejuang kemerdekaan. Dapat ini dia punya sehingga hari ini. Dan rumah tu pula hari ini masih kosong. Keluarga Ahmad Perang, saya telah mencadangkan kepada kerajaan dulu, masa itu Tan Sri Raja Yatim jadi Menteri Pertanjungan, supaya rumah tu dibeli oleh kerajaan jadi rumah warisan. Di mana mesyuarat bermacam-macam untuk UMNO, untuk untuk perjuangan negara sebelum merdeka di situ. So rasanya sekarang saya sendirian ini, saya mintalah pihak kerajaan dan badan yang tak, rumah tu patut dibeli daripada keluarga. Saya yakin keluarga Ahmad Perang sedia. Dan telah pun saya cadang dan ada pun daripada jabatan telah melawat rumah tu. Tapi hari ini setengah menunggu supaya rumah tu jadi rumah warisan perjuangan kita. Sehingga sudah sayang kalau selepas. Satu lagi yang mustahak saya ingat, Tengku ni dia rapat dengan Tun Mustafa dan Sabah. Jadi mengikut cerita, Tengku nak menubuhkan tarikat Perkim yang pertama pasal nak mulakan dakwah daripada peringkat kanak-kanak lagi. So dia nak buat tarikat, dia tak ada duit. Datuk ada pernah dengar bukannya dia minta tolong Mustafa untuk nak membeli bangunan di Penang untuk buat tarikat yang pertama bagi Perkim. Itu ada Tengku pernah ada pernah timbul. Tapi patut ingatkan satu, tahun 73 Tengku rasmikan saya pertamika saya di balai tu, balai atas. Kalau ada kan? Dia rasmikan saya buat pertama sekali pertamika tahun 73. 72 tubuh kan, Tengku rasmikan 73. Balai apa ni, tabika, dua tabika sahabat. Tabika dinamakan di balai tu, Tengku rasmikan. Yang mana pertama tabika di Johor is the first tabika. Di bawah kita, di bawah Perkim lah. Saya Perkim Tengku rasmikan. Dan kita ada satu kaedah pula. Ini kaedah pun ada kontroversial. Akhirnya kita bersetuju, panel kita Perkim dan saya, iaitu 20% kita peruntukkan pada bukan Islam, pada bukan Melayu. First time. Di rekod tengok. Jadi kita adakan, Alhamdulillah ramai pula
yang bukan Islam, anak-anak bukan Islam sampai yang belajar sebagai umur 4, 5, 6 tahun. Dan mereka diajar macam-macam, termasuk baca doa pun. Saya pun ada kontroversi, ada berbahas. Panjang cerita imam kita, mufti mengata tak boleh, kita boleh. Dia belajar hal masalah ni. Jadi kita ada early dah tahu punya kontroversi. Tapi yang pelik dan heran, bila kita ada tahunan, setahun sekali bila tunggu gambar, ada gambar dia. Kita tanya itu ibu bapa, usaha Melayu kata bertanya dengan ibu bapa, apa pandangan awak punya anak kerja? Oh, suka sangat. Dia dan tu. Suka. Habis ada baca pun, belajar baca ni. Baca bismillah. Macam mana dia baca? Ayah Google tak tahu siapa, dia ajar anak-anak baca. Bukan Islam ni. Jadi balik rumah, bila nak makan, ayah nak makan. Kata anak tak boleh. Mesti baca bismillah. Ayah terpaksa baca bismillah. Jadi macam itu cara dakwah yang kita paling bukan baik. tak faham. Boleh ke tak boleh juga kita benar ke. Jadi itu pun dah satu pertanyaan 73 dah timbul. So inilah dia. Jadi alhamdulillah saya Ali Al-Haddad mesti tu mufti Johor. Timbalan mufti, dia timbalan. Timbalan mufti. Dia kata boleh. Atasnya kita nak ngajar dan insya-Allah dia masuk dapat Islam. Kita kalau tidak berhujah berminggu-minggu jadi dakwah cara hikmah, cara al-hikmah. Tapi sambil tu apa ni yang menjadi perkara penting masa ni, kalau Datuk boleh bagi sedikit pandangan. Kerana usia Perkim daripada permulaan yang Datuk dah cerita tadi, sekarang ni dah 63 tahun. Apa pandangan Datuk bila Datuk dah tahu keadaan di peringkat awal, bagaimana Datuk fikir cara yang terbaik untuk Perkim ni terus berkembang dengan lebih baik lagi? Apa fikiran dengan Datuk? The future of Perkim. Saya bawa Perkim Johor kita yang saya naik yang dipetua di masa saya naik petua Kuala Lumpur Malaysia pun bukan saya hendak sangat. Tengku cakap sekali ni boleh jadi naib lah. Itu dia. Sebab jadi yang lain ikut. Saya pun heran macam mana. Tak ada perumutan. Tak ada perumutan. Jalan itu jalan. Yang penting jalan kerja. Okey. Saya tak ada langsung. Di Johor pula saya usaha kehormat. Saya usaha bahagian aja. Saya punya pengurusi Datuk Majid kami dia. Dengan ini kami dia potong apa? Ini hikmah juga. Kalau kita jadi yang penting nak ramaikan orang. Jadi ramai di Johor, iaitu kaum-kaum Islam India masuk ahli kita. That's one phenomenon. Dan apa ni untuk moving forward, Tan Sri kata tadi, pengalaman kita ini, how we look to Perkim for the coming years. Jadi saya berpendapat begini, kekayaan Perkim ini 63 tahun, Tan Sri katakan ini satu khazanah yang besar. Pengalaman, just imagine Tengku punya pengalaman ni. I tell you, I think it will speak volumes. You know, kalau kita kata dia punya pribadi, dia punya politik, dia punya pimpinan, cara dia, kaedah dia. Ini satu khazanah besar yang kita belum kaji pun. We have never kaji langsung tentang satu dua perkara yang boleh kata, kalau kita ada 10,000 Tengku punya ideas yang patut kita ada, satu dua kata sebut orang terperanjat nanti. Satu dua saja. Kita ada banyak politik maaf dan yang diputua pimpin kita di Perkim Pusat. Just macam Syed Nasir, banyak Ubaidillah, all this Sopi, semua banyak Jalil Hasan. Kita bukan dakwah, kita buat pusat dakwah di Putrajaya. Yang Tengku berjasa harta-harta kita, bangunan ini banyak. It's a proof. Ini semua banyak. Yang Datuk sebut pasal bangunan ni, boleh Datuk, saya pun tak tahu. Cerita sikit macam mana Tengku boleh dapat idea bekerjasama dengan Libya untuk nak bangunkan bangunan ni. Kalau tak kena kebijakan Tengku, saya fikir bangunan ni pun tak ada. So, apa yang Datuk tahu hal? Tapi tanah, ini sejarah tanah pun penting yang nak tahu. Sejarah tanah, saya ingat sangat tanah begitu dapat berkaitan Selangor. You see, tanah ini 2 ekar orang lebih. Kita kena bayar premium 100,000 lebih. Masa itu. Tapi Tengku senang saja, dia boleh angkat telefon, kajar boleh kasih. Sebab Tengku dia berjualan. Tengku satu macam. Kata bawa angkat telefon,
Terus saya pun tak mana-mana pun orang kasih 1,000 pocket money. No. Kita cek isi duit. Apa kita buat? Saya satu kali yang lupa. Kita buat even macam pasar malam. Kita buat minta derma. Untuk raise fund. Yes. Saya ingat satu daripada jawatan kuasa kita, saya ingat Mufti Terengganu. Itu zaman Tengku. Ya, masa Tengku ni. Siapa namanya tu? Zawawi. Yusuf Zawawi. Zawawi. Said Yusuf Zawawi. Ya, Masya Allah, betul. Saya ingat sangat. Tan Zawawi dia Terengganu. Dia pun sama juga. Mufti ni in service, bukan pencen. Dia sama-sama kita kutip dia mau bagi demo. To get ni tanah kita bayar premium 100,000 lebih. Benar sebenarnya. Duit kita keluar semua. Setelah itu lagi satu bab bangunan. Itu saya tak tahu Perkim pun dah tak pernah dengar ya. Saya sama-sama dan kita bila nak buka duit, nak buat rancangan beberapa tingkat, Tan Sri Aziz Zain was dia ada 3 naib. Yang pertama Tan Sri Yusof. Itu JKR punya Yusof Ibrahim. Ketua pengarah JKR. Naib yang kedua saya. Okey. Dia berdua. Ada naib yang ketiga. Keundian ke apa? Tan Sri Zain. Dia hakim. Arwah. Hakim federal judge. Aziz Zain. Zain. Aziz Zain. Adik dia Nordin. Nordin adik dia. Abang dia. Adik. Jadi susah agung kita Perkim. Yang dia masalah timbalan. Tapi tak ada perebutan tak ada. Semua yang penting tak ada ni jemputan tak ada dalam budaya kita. Budaya kita jalan kerja. Bila kita tanding ini lobby ni jadi masalah yang mak kakak maklum datang itu hal-hal kan hati lah apa tak ada benda. Still kononnya very healthy. It is healthy tapi can be unhealthy also. Jadi kita dah dalam pergi. Tengku tak ada minta orang apa, dia boleh minta one phone call people will give 20 million nanti. Tengku. Itu yang saya nampak. Jadi dia kata gini, jangan minta kajian yang apa. Kita berdiam, apa guna dalam hati yang kita anggap Tengku dah ada yang fikir. Dia sanggup bekas Prime Minister. Pelik sangat buat rumah bangunan kan? Saya no. Kita tak pernah dia ajar kita. No, kalau gitu sekarang ada Libya pula ada fund. Itu datang. Kita boleh minta, cuba. Itu datang jadi Libya. Bukan semua. Duit kita sebahagian duit Perkim. 10 juta. Kita semua kurang lebih tak 20 juta lebih. Tak sampai 30. 10 juta duit Perkim. Kita sendiri. 10 juta daripada Sabah ni. Tuan Mustafa pinjamkan. Dan kita kurang ambil dari Libya. Almost half lah. Tapi kita dah bayar balik pada Libya. Sebahagian itu hutang. Fast forward, makanya kita tak ada sikit permasalahan pimpinan, kita ada semua. Saya pun dah tak ada Perkim sejak. Banyak tak ada. Berapa tahun gitu tak ada, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Dan Libya nak ambil bangunan kita terpaksa nak habis, dah telefon list dah nak habis. List 30 tahun. List 30 tahun, perjanjian dengan Libya. So we have to pay. We have to sell your property. Dah hampir kena jual pun. Lagi berbulan timetable tak sampai setahun. Itulah jadi kita ingat satu jalan nak menyelamatkan, kita panggil dia. Kita minta Tun jemput Tun jadi pembisiri. That was the time kan. Dan dengan itu alhamdulillah kita dapat selesaikan. Tapi yang Datuk sebut tadi pasal saya macam nak dapat sikit macam pengalaman Datuk lah mengenai dengan dalam Perkim ni daripada awal lagi memang tak berebut nak pegang jawatan. Yang ketua ke naib ke, iaitu macam mana pada pandangan Datuk cara tu sesuai untuk kita teruskan sebagai tradisi Perkim supaya jawatan tinggi Perkim ni dibuat mengikut yang Tengku perkenalkan dulu. Jangan berebut sangat walaupun jawatan tu boleh macam dibuat pemilihan dalam Mesyuarat Agung. Tapi berdasar pada yang oleh Tengku dia anggapkan ini perkara yang sukarela saja. So macam mana Datuk? Bukan saja Tan Sri. Bukan saja kita bukan saja kita nak berebut jabatan.
Jauh sekali. Bahkan menolak pun. Ada menolak. Ada masa paksa. Ya. Itu menarik itu. Dan saya fikir ini budaya kita. Ya. Kita tak. Saya transis ni saya pun kita dalam hati UMNO punya. Tak terang. Kita pun memang yang pertama saya jadi ahli UMNO masa Dato' On dulu. Belum Tengku lagi. Tengku comes in after Dato' On berhenti. Then 1951, 52. Before that I was already a member of the UMNO Youth. Dulu kita pernah saya perhatikan koran pun tak ada. Ada masa tunggu, lepas tu baru kita bersyarat. Dan ada masa tak datang, takut kena lantik. Dalam parti tu. Dalam parti pun kita tak mau dilantik. Ada masa kita panggil, saya ingat Dato' Yassin, kita jemput, datanglah. Dia menolak. Sehingga dia tanya juga, dah pilihan belum? Kalau dah pilih datang. Cuma dah lambat lah, dah halfway. That's budaya kita. And that's what Tengku was present. So this budaya is Malaysian, I ingat ni. Dan pada saya lah, hemat saya, ini tadi Islam. Dalam Islam tak ada, Islam namun syura. Ya, syura. Jadi tak ada, ini budaya sebenarnya. Pilihan-pilihan ni budaya barat. Mak cakap, yalah, dia buat gitu, dia ada bagus tak bagusnya. Tapi kita dalam Islam, pelantik khalifah. Mana ada kata, awak lantik kita agak ramai. Menolak. Yes. Saya ada Umar sendiri mengatakan, saya dilantik ramai syura ni. Dia kata, dia kata sekiranya ada yang tak setuju, boleh bantah. Satu Arab bangun dia bilang bukan bantah. Ini pedang akan. That's the demokrasi dalam Islam. So syura is a concept. Kerana kita yang memilih, mesti daripada yang terpilih. Jadi tak boleh kata ketua kita pilih siapa saja. Atau dengan cara election. Maaf cakap itu demokrasi kita kena ikutlah. Tapi ikut Islam, ada sendiri punya budaya. Itu pergi mengamalkan tu. Kalau saya kata salah satu daripada sukses PKIM ni kerana top leaders dia dibuat dengan cara understanding. Tak ada kemudian, adakah itu boleh anggap sebagai satu sebab PKIM ni dapat survive? Saya tentu saya ingat tidak syak lagi sebab kita organisasi orang tengok pemimpin di rumah kita tengok pemimpin natural leadership in the home, in the family, in the kampung. Untuk kita pilih penghulu kampung. Mak cakap kita di kampung, semua di kampung. Saya ada penghulu ketua kampung, penghulu. Bagaimana kita pilih? Tak pernah saya dengar kita betul tak suka, tak ada fikir pun. Dia terima saja. Syura kan ramai setuju, okey, try test, kalau tak bagus, dia akan tertukar sendiri. Dia sendiri akan tak ini dan sebagainya. That is a society. I think that should be the tradisi dalam PKIM. Ada satu soalan selalu saya ditanya. Macam mana nak jadikan PKIM ini boleh berdikari? Menggunakan kekuatan kewangan daripada punca sendiri dengan tidak payah bergantung pada kerajaan. Jadi ada orang cadang supaya PKIM ini maximize usaha menggunakan aset yang ada, dapatkan hasil yang cukup dan tidaklah semestinya bergantung pada mana-mana pihak. Itu ada orang beritahu. Datuk saya orang korporat. Yes. Ada kemungkinan PKIM ni kalau mengikut keadaan sekarang ni boleh survive on its own. Kalau kerajaan tak bagi bantuan pun, PKIM boleh survive macam yang badan-badan agama lain. Dia kalau kerajaan tak bagi pun, dia boleh survive. Kan PKIM? No doubt, 100% saya bersetuju. Maknanya kita mesti berdiri sendiri. Pasal apa? Bukti kita kalau PKIM sendiri, kita buat bangunan ni tak ada minta dengan kerajaan pun. Walaupun boleh, kita minta boleh. Takkan tak boleh kita minta kerajaan. Tengku pula kat situ. Rasa grant will be given kan? Takkan tak boleh. No, we never do that. Kita pinjam, kita susah. Hampir kena jual. Maknanya that's life. So, jadi dan untuk berdikari. Bila kita diajar tidak berdikari, minta, akan tentu tetap ini boleh jalan terus. Tapi kalau kita tak kena sendiri, fitrah manusia bahkan
semula jadi, semua berdiri sendiri. Kita boleh sendiri, apa tidak. That's why kalau ramai ahli umumnya. That's why kita punya di Perkim Johor mencadangkan sebenarnya menambah ahli kita per 1 juta. Sebab apa? You see, Indonesia punya, umpamanya. Saya ada 1-2 wakaf di Indonesia, umpamanya. Di Indonesia ni, pesantren-pesantren di Indonesia, tak ada minta langsung kerajaan. Dia hebat. Baru saya balik daripada Indonesia tengok. Siapa Kiai Syukran Makmun punya sahabat kawan yang selalu di Johor, dia tak ada, dia orang tak ada, dia guru bapa, dia guru je. Tapi sekolah dia ada 5 sekolah pesantren, full hostel, 5,000 orang. In fact, kajian tahsis tak nak. Lagi luar biasa lagi. Tak ada. Independen dengan full hostel, maknanya pesantren. Tapi kadar alhamdulillah tidaklah mewah sangat. Tapi berdikari, kita pun boleh. Jadi kaedah kita. Saya conclude dua perkara yang Datuk sebut tadi yang saya nampak sangat penting lah. Satu, pembangunan aset Perkim ni untuk kita boleh berdikari. Kalau saya kata Datuk, saya boleh bersetuju atau tidak kalau kita menubuhkan satu special task force pembangunan aset Perkim ni untuk macam strategize rancangan untuk membolehkan Perkim. Apa pandangan Datuk penubuhan task force, special task force? Baik sangat. Bagus. Kerana dengan ini maknanya kita boleh strategize dan juga dengan more efektif lah. Dengan kumpulannya atau task force jawatan kuasa yang ada ilmu dalamnya, yang profesional dalam aspek-aspek tertentu dalam manajemen. Yang akhir sekali tu masa Datuk mention pasal keahlian. Saya dah terima usul daripada Perkim Johor di bawah pimpinan Datuk untuk usahakan supaya dapat tambah ahli sampai sekurang-kurangnya 1 juta orang. Apa pandangan Datuk cara untuk mencapai ini? Ini saya ada pengalaman. Terbit dari pengalaman. Pertama dua sebab saya cakap. Pertama, masa saya sampai, Perkim must come to the next level. The level of, shall we say, formative years, masa tengku. He has the tradition, ini tradisi penting. Tradition, budaya kita, ini semua dah terkenal. Tadi saya pun naik Grab sebenarnya. Jangan daripada Shah Alam, nak cepat. Jangan yang bawa kereta Cina. Grab ni. Dia bertanya, Perkim. Itu Perkim NGO kah? Dia tahu. Saya baca. Dia tahu Perkim NGO. Dia pun tanya apa? Saya cakap ini kerana NGO Pertubuhan Islam untuk semua sekali. Semua. Saya kata semua masyarakat. Dia bilang bukan Islam, memang separuh saya bilang Perkim. Saya cakap, saya dakwah dengan orang Grab ni. Alai, saya kira yang ni. Dia tahu Perkim. Dia tahu NGO. Dia yang sebut saya NGO, saya tak terfikirkan cakap NGO. Dia cakap NGO. Oh, jadi saya move forward untuk semua. Semua boleh. Ada. Saya bilang, ada Cina ada. Cina apa ada? Saya tambah bila Cina ada. Saya bilang bukan Islam boleh. Boleh. Saya bilang boleh. Tak susah. Maknanya ini kita punya open is still open. See this kind of thing kita mesti ada. Meramaikan ahli. Saya pengalaman saya kedua di Dewan Perniagaan. Saya jadi Presiden Dewan Perniagaan Malaysia 2007. Yang paling boleh kata salah satu paling lama lah. Keluar dari Dewan 2017 saya tak bertanding. So 10 years. Di situ saya perhatikan Dewan Perniagaan Malaysia kita, negeri-negeri kita, negeri juga, sama kita ada 12 negeri. Tak ada lebih pada 10, 12,000, 13,000 satu Malaysia. Macam mana kan? Kurang sikit lagi. Saya fikir ini kita cuba satu eksperimen. Ahli kita usaha Melayu ada 1 juta. Usaha Melayu, satu Malaysia 1 juta. Kenapa tak masuk kita? Pasal volunteer. Volunteer, kena masuklah. Why? Mungkin tak menarik. Saya besar satu buah kaedah. Semua pertubuhan Islam Melayu yang kat negeri Malaysia, kita satukan, kita atur sampai jadi 65 pertubuhan eksis, ekonomi and professional. Fast track first forward in 3 years from 2012 saya kerjakan ni 2015 kita lancarkan salah 500,000 jadi ahli. The biggest association economy in the world today per capita.
Tak ada. Kau boleh lawan kita. Kita ada 20 juta orang Melayu, rakyat kecil besar, and yet we have almost 500,000 members. And 50% of all usahawan Melayu dia member tuan. Di bawah MTM, Majlis Tandingan Melayu. Di mana kita tukar perlembagaan, President Chamber, automatic dia pengurusi MTM. 500,000 behind us. That we can do. Itu pun dulu tidak banyak gedungan kita digital. Sekarang ni, we have digital, online semua sekali. We can do fast track. Saya mencadang begini, ada dua peringkat, ada dua kaedah. Semua ahli musim negeri kan? Okay, we follow. Semua negeri meningkatkan. Average say 50 to 100,000 per state. So that we have more than 700,000. The balance associate. Jadi saya cadang, perlembagaan kita tengok, kalau kita boleh ada pun, tambah sikit, pindah sikit, iaitu menggalakkan gabungan kita. Kita ada gabungan pun dengan Sabah, Sarawak, sebagainya. So peringkat negeri, direct members and associate members, gabungan, ahli bergabung. Dengan ini saya ingat saya fikir insyaAllah dengan cara online semua ni, 1 million in 2-3 years we can do it. Sebenarnya nak kesempatan ni untuk merakamkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Syed yang sangat banyak jasa pada Perkim daripada zaman penubuhan awal lagi, yang ramai ahli-ahli baru tidak mengetahui. Jadi saya harap pandangan daripada yang bahagia Datuk Syed ini akan dapat digunakan, utamanya mengenai dengan cara untuk membolehkan Perkim berdikari. Yang keduanya, bagaimana Perkim harus mendapat ahli yang sesuai dengan perkembangan, yang tidak kurang daripada 1 juta orang, dan atas kesediaan Datuk untuk memberi kerjasama, walaupun secara hampa mengatakan tidak mahu memimpin, tapi kesediaan untuk membantu itu satu perkara yang sangat besar dan kita sangat bernilai pada Perkim. InsyaAllah Allah memberikan kesihatan kepada Datuk Syed, memberi kesihatan, keselamatan, kesejahteraan dunia dan dunia dan akhirat, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.